Ya, betul. Izinkan saya maklum bahawa pada 4 Oktober saya telah kemukakan kepada Yang di-Pertua usul di bawah peraturan mesyuarat 18.1 mengenai Panama Papers yang saya anggap sangat kritikal bagi negara, kerana negara-negara yang lebih bertanggungjawab bila melihat ratus bilion ringgit dolar di negara mereka hilang, maka Pakistan, India, Czech Republic, Mexico, Spain, Brazil, Sri Lanka, Australia, Panama setakat ini telah menyatakan, mengumumkan penyiasatan terbuka. Ini sebelum Yang Di-Pertua beri penjelasan, saya nak sebut bukan perkara baru. 2012 saya berdiri di sini mengangkat permasalahan laporan Global Financial Integrity yang menunjukkan wang yang dibawa keluar dari Malaysia tidak mengikut channel yang sah, yang disebut tax evasion scandal. Itu mencecah 900 bilion ringgit. Tetapi Bank Negara berikan kenyataan umum, tidak ada siasatan, tidak ada tindakan bagi pihak kerajaan. 2015 kita tahu tentang Panama Papers yang juga membangkitkan hal yang sama. Sekarang 2021, ini sama macam apa yang disebut oleh Shakespeare dalam Hamlet. In the corrupted currents of the world, offences gilded hand may show way justice. Ini saya anggap mesti dibahas di sini. Kita tidak menghukum Tuan Pertua, tidak menghukum siapa yang disebut. Dia boleh bagi penjelasan. Tapi kalau ratus juta ringgit hidden accounts di offshore companies dan kita tidak beri ruang kepada orang berkenaan ataupun kerajaan untuk membuat siasatan, negara ini akan lingkup. Negara-negara yang lebih bertanggungjawab mengumumkan, dan saya minta Perdana Menteri yang nak jaga kestabilitas politik, yang nak jaga transparansi atau ketelusan, yang mahu menjamin kemampanan ekonomi negara, bagaimana boleh kita diam bila ratusan bilion ringgit dibawa keluar tanpa peraturan dan cara haram dari negara kita. Yang Di-Pertua, yang melibatkan banyak nama. Saya bukan sebut ahli-ahli Parlimen UMNO atau Bersatu, saya juga sebut ahli Parlimen daripada PH, khususnya PKR, supaya beliau boleh beri penjelasan. Saya tegaskan, kita tidak menghukum siapa saja yang disebut, tetapi kalau ratusan juta ringgit disorok di tax haven dan kita diam, malu kita sebagai ahli parlimen. Saya nak sebut di sini, ini mesti cross party. Sebab tu saya sengaja menyebut nama-nama Menteri Kewangan, mantan Menteri Kewangan, termasuk Ali Yang Berhormat daripada Selayang, supaya mereka, saya nak tunjukkan ini mesti bipartisan. Point of order-nya. Kalau nak cakap soal MOU persefahaman, ini dia persefahaman. Persefahaman apa? Jaga negara ini jangan dirompak oleh pemimpin-pemimpin. Akhir kalam. Saya nak sebut ini Pertua, tidak mudah dan tidak popular bagi pembesar-pembesar dan tokoh-tokoh kaya, ada bilioner, untuk saya kemukakan. Kemukakan ini ada risiko. Risiko hilang pengaruh, risiko hilang bantuan keuangan, risiko tidak disokong untuk apa-apa jawatan. Tapi saya sanggup ambil risiko ini kerana negara tidak boleh terus dan parlimen tidak boleh dilayan seperti ini. Hal yang melibatkan ratusan bilion ringgit dibawa keluar tak boleh disiasat. We cannot accept this. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Ketua Pembangkang. Saya ada menerima usul dari Yang Berhormat di bawah usul 18.1 dan 18.2. Di bawah 18.1 dan 18.2 ni, pertamanya Yang Berhormat, sesuatu perkara itu hendaklah dirundingkan, tapi tak boleh buat apa-apa ketetapan lah, cuma nak merunding saja. So dalam bahasa Inggerisnya ialah discuss. Itu nombor satu. Nombor duanya, di dalam memutuskan sama ada untuk membenarkan atau tidak membenarkan usul tersebut, saya terpaksa membuat
keputusan mengenai 3 elemen. Nombor 1, ianya berkepentingan awam. Nombor 2, ianya hendaklah disegerakan, urgent. Dan nombor 3, ianya mengenai sesuatu perkara yang tertentu. Ya, saya bersetuju dengan Yang Berhormat bahawa perkara itu ialah satu perkara yang tertentu, nombor 1. Nombor 2, ianya adalah perkara mengenai kepentingan awam. Saya setuju. Dan saya bersetuju sekali dengan Yang Berhormat bahawa perkara itu ialah perkara penting dan perlu disiasat. Ya. Tetapi masalahnya ialah saya mendapati bahawa ianya tidak perlu disegerakan. Kerana saya mesyuarat persidangan kita ni didahulukan dengan aturan urusan mesyuarat. Maksudnya apabila aturan urusan mesyuarat itu kita hendak ketepikan, maka sesuatu perkara yang hendak dibawa itu mestilah perlu disegerakan. Ya. Walaupun perkara itu penting atau teramat penting seperti mana yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Ketua Pembangkang, tak semestinya ianya perlu disegerakan. Nombor 1, perkara itu berterusan dan boleh dibangkitkan pada bila-bila masa sahaja, nombor 1. Nombor 2, ianya boleh dibangkitkan melalui prosedur-prosedur yang lain. Soalan menteri, contohnya soalan jawab lisan, contoh yang kedua. Malah untuk siasatan terbuka yang Berhormat cadangkan, maka saya rasa Yang Berhormat boleh mencadangkan siasatan terbuka oleh Suruhanjaya Diraja. Salah satu caranya. Salah satu cara lagi bagi pendapat saya ialah kita ada 9 Special Select Committee sekarang. Salah satu jawatankuasa pilihan khas itu ialah jawatankuasa pilihan khas ekonomi yang merangkumi MOF, Ministry of Economy, dan saya rasa lebih sesuai sekiranya perkara ini dibawa ke jawatankuasa pilihan khas tersebut dan juga apa-apa jawatankuasa pilihan khas lain yang berkaitan untuk didalami dengan lebih teliti dan di dalam jangka masa yang lebih panjang selain daripada di dalam Dewan ini. Oleh itu saya terpaksa menolak usul Yang Berhormat. Satu lagi perkara yang pertinent yang berkenaan dalam usul ini ialah sebagaimana kita tahu Pandora Papers ni ialah laporan-laporan akhbar yang didasarkan kepada pembocoran maklumat-maklumat dari beberapa agensi lah. Setakat ini yang kita tahu tentang Pandora Papers ni ialah melalui laporan-laporan akhbar lah, online dan sebagainya. So di dalam peraturan 23(1)I Yang Berhormat Ketua Pembangkang, sesuatu pertanyaan yang ditanya tu oleh seseorang ahli majlis tidak boleh dikeluarkan berkenaan dengan betul atau tidaknya penerangan-penerangan dalam surat-surat khabar. Itu masalahnya 23(1)I. Dan sekiranya saya baca peraturan ini bersekali dengan 18(7)C, itu pun satu kekangan peraturan yang saya ada. Saya akui perkara ini penting, tetapi saya mempunyai kekangan peraturan Yang Berhormat. Jadi saya syurkan agar Yang Berhormat dapat mengambil prosedur-prosedur yang lain di dalam perkara ini. Terima kasih Yang Berhormat. Speaker. Terima kasih Tuan. Saya nak usul sebab dengan hormat Yang Di-Pertua menyebut 23(1)I. Ya. Tapi saya nak mungkin Yang Berhormat pengusi Yang Di-Pertua tidak ikuti mantan Menteri Keuangan Tun Daim mengesahkan dan mengulas. Menteri Keuangan sekarang mengesahkan dan menafikan, bukan menafikan konten, tapi menafikan keterlibatan dalam hal yang dianggap evasion dan menjelaskan. Yang Berhormat Selayang juga telah menjelaskan aktiviti itu masa dia di Manila dan syarikat itu, dan tidak ada kepentingan peribadi melainkan klien.
Ini dibolehkan, tidak ada. Jadi untuk menafikan dan menggunakan technical point bahawa laporan ini tidak sah, Saya tak kata tak sah. tapi belum di verify. Ya. Okey. Masalah ni sejak 2012. Ya. Kita bangkitkan tahun 2012 Global Financial Integrity Report. Ya. Tak ada siasatan. 2015 Panama Papers, tak ada siasatan. Ya. 2021 kita bangkitkan ni Pandora Papers, dan yang Dipertua kata baik kita sahkan ada channel lain. Saya nak katakan kita mula dengan channel ini, kemudian bawa select committee boleh. Select committee yang Mohd Menteri pun ada, yang ahli jawatankuasa, sampai sekarang belum putus. Yang itu saya hormat Yang Dipertua. Bukan Yang Dipertua tekankan dan saya hadir mahu menyegerakan. Ya. Tetapi jawatankuasa dari pihak kerajaan belum memutuskan. Baru diputuskan pagi ni Yang Berhormat. Ya, tetapi tertangguh lagi. Ya. Jadi kita nak guna channel itu, kita boleh guna. Ini ruang ini bagi saya terbaik. Yang Dipertua, ini soal maruah negara, keselamatan negara. Ya. Mana boleh kita terima kenyataan dengan apa alasan teknikal sekalipun untuk menolak kenyataan bahawa ratusan bilion ringgit sah keluar daripada negara melibatkan tokoh-tokoh besar. Kemudian kita kata jangan bincang sekarang. Saya tidak boleh terima keputusan itu.